Rasa kurang puas hati dan kebimbangan nyata tercetus di kalangan pengguna elektrik susulan penerimaan bil elektrik Tenaga Nasional Berhad TNB baru-baru ini. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga mengesahkan tiada sebarang kesilapan berlaku dalam pengiraan bil oleh TNB yang dakwa melambung tinggi sepanjang tempoh PKP ini. Dan bagi mendapatkan penjelasan yang terperinci lagi, kita akan menghubungi Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan yang merupakan Ketua Pegawai Retail TNB dalam talian Skype ketika ini. Assalamualaikum dan selamat Aidilfitri kepada Encik Megat. Waalaikumsalam dan selamat malam. Terima kasih kerana memberi ruang temu ramah bersama pada malam ini. Baik, Encik Megat, sebenarnya saya juga menerima bil elektrik yang melambung tinggi daripada kebiasaan. Jadi mungkin Encik Megat nak kongsi sedikit, ulas sedikit mengenai isu ini. Bila bermulanya pelaksanaan PKP, TNB telah mengambil tindakan menghentikan sementara operasi bacaan jangka di tapak. Bil masih dikeluarkan berdasarkan anggaran penggunaan bagi bulan-bulan sebelumnya. Bagaimanapun pada 15 Mei yang lepas, kita telah pun memulakan operasi bacaan jangka di tapak secara berperingkat. Oleh itu, pengguna bermula menggunakan menerima bil-bil daripada bacaan sebenar untuk tempoh PKP. Ingin dimaklumkan bahawa bil yang dikeluarkan ini adalah untuk tempoh yang agak lama, iaitu melebihi 2 bulan sejajar dengan period PKP. Pada masa yang sama juga, umum sedia maklum semasa PKP kebanyakan kita tinggal di rumah. Sebahagian daripada kita bekerja daripada rumah. Anak-anak juga berada di rumah. Maka ini memberi kesan secara langsung ke atas peningkatan bil elektrik yang lebih tinggi daripada biasa. Daripada analisa yang dibuat oleh Tenaga Nasional bagi sektor kediaman, terdapat peningkatan antara 20 hingga 50% penggunaan semasa tempoh PKP. Baik, menunjukkan Cik Megat semasa PKP bil tinggi sebab ramai berada di kediaman. Jadi boleh Encik Megat ulas cara macam mana pengiraan bil elektrik semasa PKP? Apabila kita telah mendapat bacaan sebenar daripada bacaan meter di tapak, kita melakukan pelarasan kepada bil-bil anggaran yang telah diberi terdahulu. Jadi kaedah yang kita guna untuk pelarasan ini dipanggil kaedah prorata. Sebagai contoh, ada pengguna yang akan menerima bil anggaran pada bulan Mac, April, Mei dan akan menerima bil sebenar pada bulan Jun. Bermakna untuk tempoh 4 bulan, kita akan selaraskan kembali bil ni. Sebagai contoh, penggunaan bil itu katakanlah 1,400 kWh. Jadi kita akan bahagikan jumlah penggunaan ini, 1,400 kWh dibahagikan dengan 4, merujuk kepada 4 bulan, untuk kita mendapatkan penggunaan sebulan. Apabila kita telah dapat penggunaan sebulan, kita akan darabkan mengikut blok tarif yang sedia ada, yang mana mengikut penggunaan yang tertera. Sebagai contoh, untuk 1 bulan, penggunaan yang dikira ialah RM102.80 dan untuk 4 bulan ialah RM411.20. Jadi kaedah yang kita gunakan ini tidak akan menyebabkan pengguna dikenakan caj yang berlebihan dan sebagai perbandingan, sekiranya kita tidak menggunakan kaedah prorata ini, pengguna akan dikena amount yang akan tertera dalam bil ialah 681. Jadi kaedah prorata ini telah pun disemak dan disahkan oleh Suruhanjaya Tenaga, supaya ia memberikan bil yang tepat kepada pengguna. Seterusnya, apabila kita telah dapat bil bulanan ini, kita akan berikan pengguna itu diskaun berdasarkan pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan oleh kerajaan.
Dan seterusnya kita akan semak balik kepada pengguna bil-bil, kita akan tolak balik amount yang telah dianggarkan sebelum ini, sebelum kita memberikan bil terakhir kepada pengguna untuk tempoh PKP. Jadi itu merupakan proses prorata dan ingin saya sebut berhubung dengan diskaun rangsangan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, yang mana semua 75 juta pengguna layak menerima diskaun ini berdasarkan kadar-kadar tertentu, 50%, 25%, 15% dan 2%. Walau bagaimanapun, kadar yang tinggi diberikan kepada golongan B40 dan M40 untuk meringankan beban bagi golongan ini. Dan dari sudut jumlah pengguna pula, 85% daripada pengguna kediaman merupakan golongan yang B40 dan juga M40. Baik, kalau Encik Megat, adakah TNB sendiri akan memberi satu tempoh yang cukup supaya pengguna orang kata melangsaikan penuh bil tertunggak ini, ataupun akan mengambil tindakan memotong perkhidmatan elektrik sejurus berakhirnya PKPB ini? TNB amat peka tentang keadaan pelanggan yang mengalami situasi luar biasa. Itu TNB memperkenalkan satu pelan bayaran mudah kepada pengguna, di mana dalam pelan bayaran mudah ini pengguna mempunyai option untuk menjelaskan bil tertunggak semasa PKP secara ansuran bulanan sehingga Disember tahun 2020, sehingga hujung tahun. Dan tidak ada sebarang surcharge tambahan dikenakan untuk bayaran ansuran ini. So seterusnya juga sebagai pengguna boleh melihat di atas bil yang diterima, ada satu kotak kuning di hujung kanan bil yang menunjukkan pelan bayaran ansuran. Bagi pengguna yang ingin menjelaskan bayaran penuh, tiada masalah, boleh juga berbuat demikian. Selain daripada itu juga, TNB tidak akan mengenakan sebarang charge lewat bayar sehingga 31 September 2020, dan kita juga tidak akan melaksanakan pemotongan bekalan sehingga Julai 2020. So dengan harapan ia dapat membantu masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Baik, Cik Megat. Kaunter bayaran dengan kios TNB masih belum dibuka di beberapa tempat, tapi pengguna mula terima bil elektrik. Bagaimana pengguna boleh mengatasi masalah ini? Untuk makluman pelanggan semua, kita setelah PKB bersyarat dikuatkuasakan, TNB telah pun membuka kedai-kedai tenaga kita untuk 9 negeri. Sebanyak 92 kedai tenaga telah pun beroperasi, dan kita akan meneruskan untuk membuka kedai tenaga di 3 negeri lagi, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 1 Jun ini. Sebagai alternatif juga, pengguna boleh menggunakan khidmat pembayaran bil secara dalam talian dengan merujuk kepada TNB Portal dan juga TNB Apps, ataupun pengguna boleh membuat pembayaran di cawangan-cawangan ejen yang disahkan oleh Tenaga Nasional seperti ejen berdaftar BSN, di kedai mesra Petronas dan sebagainya. So ada banyak peluang untuk pengguna berinteraksi dengan Tenaga Nasional, dan pengguna juga boleh, kita sentiasa bersedia untuk menerima pertanyaan dan memberi penerangan kepada setiap pelanggan. Pelanggan juga boleh menghubungi Tenaga Nasional melalui talian K-Line 1300885454 untuk sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut. Dan kita sentiasa juga menggalakkan pengguna datang ke kedai tenaga sekiranya memerlukan perkhidmatan atau penjelasan berhubung dengan bil-bil yang kita keluarkan. Selain daripada itu, maklumat tambahan juga. Selain daripada itu juga ada maklumat tambahan di laman web Tenaga Nasional. Baik, Encik Megat, ada tak sedikit nasihat kepada pengguna TNB yang sedang menonton bernama 745 ketika ini dalam tempoh PKPB ini? Encik Megat. Saya menyarankan pada pelanggan-pelanggan TNB ialah untuk menggunakan elektrik secara berhemah, kerana kita sedia maklum bahawa ia merupakan
satu keperluan dalam kehidupan kita. Tapi waktu yang sama kita boleh mengamalkan penjimatan elektrik di rumah, dan pada waktu sama juga saya menasihatkan pelanggan untuk memastikan kita sentiasa berwaspada berhubung dengan keselamatan elektrik ketika kita berada di rumah, termasuk seluruh anggota kerja kita, anggota keluarga kita yang berada di rumah. Baik, itu dia penerangan daripada Encik Megat Jalaluddin Megat Hassan, Ketua Pegawai Retail TNB, mengulas mengenai isu bil elektrik sepanjang PKP. Terima kasih kerana bersama kami di Bernama 7.45. Baiklah penonton, kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali lagi selepas ini.